Pendang tersebut. Kalau dulu saya kata rimau dengan gajah saja belum ada, tetapi sekarang ni mungkin anak rimau dan anak gajah sudah boleh hidup di dalam hutan belantara yang tumbuh di tapak nak dibina hospital Pendang tersebut. Saya harap pihak kementerian, kalau sekiranya ada mereka-mereka yang sebenarnya sudah ada 4 syarikat yang telah masuk untuk menyewa tapak tersebut 2 tahun yang lepas, tetapi dikatakan akan dibina dengan kadar yang segera, tidak dapat disewa kepada mereka yang hendak menyewa. Jadi saya harap kalau sekiranya selepas ini kita nampak lambat lagi lah PFI nak kerjasama untuk membina hospital tersebut, berilah sewa kepada syarikat-syarikat yang ingin menyewa untuk tanaman kontan di tapak tersebut. Luas juga, lebih kurang 40 kolong, orang Kedah kata 40 kolong lah. Kemudian dengan pengangguran 8,000 jururawat yang sentuh oleh Kuala Kerai tadi, saya harap pihak kementerian dapat melihat pemberian lesen-lesen kepada APTS yang menyediakan khidmat kursus kejururawatan ini. Kerana mereka ini, pelajar-pelajar ini, apabila pergi berkursus, mereka mendapat pinjaman PT-PTN. Berhubung dengan pinjaman PT-PTN, saya ada satu kes di sini Tuan Yang di-Pertua, iaitu seorang pelajar yang telah mengikuti kursus di sebuah IPTS tempatan. Dia sebenarnya kursus hanya 4 semester, iaitu 2 tahun, tetapi PT-PTN telah memberi pinjaman selama 6 semester, ditambah 2 semester lagi daripada College Linton. Linton, kursus yang diberi adalah Bachelor of Art Honours in Accounting and Finance. Sebenarnya kursus ini 2 tahun, tapi PT-PTN memberi pinjaman sebanyak 6 semester, makna 3 tahun. Apa yang menggusarkan beliau adalah pinjaman diberi 70,000, tetapi bayaran yang dikena bayar adalah 84,000 lebih kurang, ditambah dengan kita panggil kos-kos yang lain, kos-kos pengurusan. Tetapi apa yang menggusarkan beliau adalah daripada maklumat yang dicetak di dalam komputer ini, bayaran hanya diberi kepada kolej tersebut RM46,114. Beliau ingin tahulah ke mana perginya sebanyak RM24,000 lagi yang terpaksa mungkin beliau bayar selama 240 bulan, iaitu 300 lebih sebulan lah. RM24,805.93. Kemanakah wang ini hilang? Kerana daripada rekod kolej, mereka hanya menerima RM46,114.07. Jadi saya harap pihak PT-PTN ataupun kementerian meneliti perkara ini, kerana banyak rungutan-rungutan yang saya perolehi daripada pelajar-pelajar yang membuat pinjaman. Apabila mereka terus membayar, maka beginilah jadinya bayaran yang mereka terpaksa bayar. Tetapi jika sekiranya mereka membawa perkara ini ke pihak atasan, mungkin mereka mendapat potongan ataupun mereka pinjaman mereka itu dikurangkan disebabkan oleh alasan yang diberikan, kesilapan cetakan daripada komputer, macam-macam lah. Dan perkara yang kedua Tuan Yang di-Pertua adalah berhubung dengan masalah di tempat saya pada hujung bulan lepas. Di Pendang, satu-satunya saya rasa daerah yang Malaysia ni yang menghadapi banjir. Orang lain tak banjir, kami di Pendang banjir. Memang selalunya begitulah, kalau hujan lebih sikit kita akan menghadapi banjir kerana sungai, limpahan daripada air sungai. Saya ingat saya pada masa Kepala Batas menjadi Perdana Menteri dahulu, beliau telah memperuntukkan 27 juta untuk JPS membesarkan ataupun membaiki, memulihkan sistem saliran di Pendang. Jadi saya ingin bertanyalah kepada pihak JPS, pihak kementerian, setakat ini berapa banyakkah peruntukan itu telah digunakan? Karena setahu saya apabila saya balik ke kawasan, sejak daripada pengumuman tersebut, saya tidak nampak major projek dijalankan untuk membesarkan ataupun membuat saliran ataupun membesarkan saliran khususnya di Sungai Pendang ini untuk mengurangkan masalah banjir yang berlaku. Kerana kerugian ditaksirkan menghampiri RM4 juta. Kawasan-kawasan padi yang telah tenggelam, kerugian-kerugian kepada masyarakat tersebut. Apa yang menjadi masalah pada petani di kawasan Pendang sekarang adalah masalah tanah jerlus. Saya harap pihak Kementerian Pertanian perlu memberi perhatian sungguh-sungguh terhadap masalah jerlus ini, kerana
kawasan jelapang padi ini merupakan pembekal beras kepada negara juga, lebih kurang 30%. Jadi saya harap masalah tanah jerlus yang disebabkan oleh air yang bertakung kerana saliran air keluar tidak sempurna. Timbalan Menteri semasa dia pergi ke Penang baru ni, dia mengatakan Mada memerlukan lebih kurang 200 juta untuk membaiki saliran. Jadi saya harap inilah keperluan-keperluan yang terdesak yang diperlukan oleh mereka. Kerana kita menggunakan jentera-jentera berat sekarang ini, nak membajak pun kita menggunakan jentera yang menggunakan tayar jenis track, jenis besi. Mesin untuk mengambil padi pun kita menggunakan jentera tayar jenis besi. Jadi inilah yang menyebabkan bendang ataupun sawah rosak. Jika sekiranya saliran air keluar itu tidak disempurnakan, maka air akan bertakung dan tanah akan menjadi lebih teruk, lebih jahanam, lebih rosak lagi lah. Dan seterusnya Tuan Yang Ketua adalah tentang keluhan daripada masyarakat yang veteran Kongo ni. Walaupun kementerian mengatakan dah selesai, saya baru-baru ini didatangi oleh seorang veteran Kongo. Dia bertugas di Kongo dahulu. Dia mengatakan mereka telah dinafikan bayaran allowance seperti mana yang dijanjikan oleh United Nations pasal 1. Dia pergi pada 14 Januari 62, balik pada 13 Julai tahun 62. Daripada apa yang dia dapat tahu daripada askar-askar daripada Pakistan, dia kata mereka dibayar allowance sebanyak 12 US dollar satu hari, maknanya 36 ringgit lah kalau kita convertkan kepada RM pada masa tersebut. Tetapi apa yang mereka dapat adalah hanya RM1.20 ataupun US dollar 1.2 sahaja, maknanya RM3.60. Jadi dia menyerulah kepada pihak kementerian supaya memberi perhatian semula kepada veteran-veteran Kongo ini di Penang. Sekarang ni golong ya, Wan? Ya, nak gulung ni. Saya tak pakai kain, nak gulung je. Tuan Yang Betul, terima kasih atas peringatan tersebut. Maknanya dia mengharaplah pihak kementerian supaya memberi perhatian kepada veteran-veteran Kongo yang telah memberi khidmat yang begitu besar kepada negara pada ketika tersebut, supaya menyemak kembalilah allowance yang diberikan oleh PBB ini supaya diberikan kepada mereka. Kerana daripada kadar yang diterima oleh pihak tentera Pakistan, dia kata jauh berbeza dengan apa yang kita perolehi. Kementerian kata potongan duit tersebut termasuk duit ransom, duit pengangkutan, duit uniform. Dia kata ini semua dibiayai oleh Tuan Bangsa Bersatu. Jadi apa yang PBB beri itu adalah hak mereka dan mereka menuntut baliklah allowance veteran Kongo ini. Terima kasih kepada Tuan Yang Betul atas perhatian. Terima kasih kesempatan ini.